Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama. Kerajaan Sarawak sentiasa berhasrat untuk memperkuatkan lagi kewujudan negara dengan meningkatkan pembangunan bandar dan luar bandar mengikut perubahan zaman. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ke arah itu Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinannya menekankan pembangunan jangka panjang dengan memberi nilai tambah kepada sumber-sumber yang ada di Sarawak supaya membangun sebagai negeri yang maju dan berpendapatan tinggi. Inilah hasrat kita bersama. Seperti mana saya sebutkan dengan Perdana Menteri, kalau Sarawak maju, Malaysia juga maju. Dengan adanya kestabilan politik di peringkat Sarawak, kita yakin bahawa barisan pimpinan yang ada akan menumpukan perhatian kepada kaedah-kaedah pembangunan yang sesucuk dengan peredaran zaman yang menggunakan kaedah-kaedah digital dan juga pendekatan yang akan memberi pulangan kepada negara kita lebih-lebih lagi Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 peringkat Sarawak di Dewan Undangan Negeri DUN pada Sabtu. Dalam kesempatan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana telah meminda Perlembagaan Sarawak seterusnya mengambil kira Perjanjian Malaysia yang menjadi asas kewujudan negara ini. Menurutnya, ia adalah rangka perundangan yang dihormati dalam usaha membangunkan keluarga Malaysia yang sentiasa aman dan damai. Dalam tahun yang lepas, kerajaan telah meminda perlembagaan kita dengan memasuki beberapa faktor-faktor yang menjadi asas kewujudan Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah sanggup meminda perlembagaan kita dan mengambil kira Perjanjian Malaysia yang menjadi asas kewujudan negara Malaysia. Di samping itu, mengiktiraf laporan IGC. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut menyempurnakan simbolik penyerahan jalur gemilang kepada wakil-wakil konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia KMKM 2022. Beliau kemudiannya melancarkan pelepasan konvoi KMKM 2022 yang berkonsepkan pas baton dari perkarangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Terdahulu seawal jam 7.30 pagi, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah menyertai acara berjalan teguh bersama keluarga Malaysia yang berkonsepkan aktiviti kekeluargaan dan santai seperti Zumba Keluarga Malaysia di tebingan Sungai Kuching disusuli pelepasan berjalan kaki beramai-ramai merentasi Jambatan Darul Hana ke perkarangan DUN sambil mengibarkan jalur gemilang. Hadir sama merayakan program anjuran Jabatan Penerangan Sarawak itu ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kohian, Speaker DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Azwi Awang Nasar, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri di Pejabat Premier Sarawak Datuk John Sikitayai, Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Amir Omar dan Pengarah Jabatan Penerangan Sarawak Jaafar Jantan. Sementara itu, ikuti laporan daripada wartawan kami yang membuat liputan mengenai KMKM 2022 yang merupakan di antara acara utama program tersebut. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Saya bersama Ratus Tugas Dr. Semong kini sedang menyertai konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 yang telah pun dilancarkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg tadi di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Konvoi ini melibatkan penyertaan dari Japin Sarawak yang merupakan penganjur diikuti
polis Diraja Malaysia yang sentiasa mengawal keselamatan kami dan pergerakan kami sepanjang perjalanan yang dijadualkan, termasuk Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak SUPS, agensi-agensi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KECOM, Pos Malaysia, agensi Kerajaan Persekutuan dan Sarawak termasuk UKAS dan beberapa komuniti keluarga Malaysia. Jadi secara keseluruhan, konvoi ini melibatkan sebanyak 36 buah kenderaan. Dan sepanjang perjalanan kami ini telah pun dimainkan lagu-lagu yang berkonsepkan Hari Kebangsaan sambil terkibarnya jalur gemilang. Dan perjalanan bermula dari Dun Baru Sarawak tadi ke Jalan Astana, melimpasi Jalan Market, Jalan Main Bazar, terus ke Wayang Street dan menuju ke Jalan Tabuan. Semuanya lancar menuju ke Jalan Simpang 3, diikuti bulatan Simpang 3 ke Jalan Tun Abdul Razak, Jalan Datuk Merikan Saleh, melimpas Jalan Tun Salahuddin Bridge, terus ke Jalan Demak dan akhirnya selamat sampai ke Jalan Diplomatik iaitu Japin Sarawak. Sekian laporan saya untuk pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Sarawak 2022. Salam UKAS. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 250 orang penjawat awam wanita Jabatan Kerajaan Negeri serta Kerajaan Persekutuan telah menyertai pertandingan Amazing Race Sarawak Ku Sayang 2022 anjuran Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia Maksak Wanita. Majlis pelepasan peserta telah disempurnakan oleh Setiausaha Kerajaan Sarawak merangka Pengerusi Maksak Negeri Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki di lokasi bermulanya pertandingan iaitu di hadapan bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Lama pada Sabtu yang berakhir di Damai Beach Resort Santubong. Program ini merupakan aktiviti sukan dan sosial untuk menggalakkan penjawat awam wanita beriadah yang melibatkan sebanyak 50 pasukan dengan setiap pasukan diwakili oleh 5 orang peserta. Di samping itu juga, program ini juga membantu mengeratkan silaturahim di antara penjawat awam wanita dan memupuk semangat kerja berkumpulan dalam kalangan kaki tangan pelbagai grade dan skim perkhidmatan. Difahamkan penganjuran Amazing Race Sarawak Ku Sayang ini merupakan aktiviti tonggak tahunan Maksak Wanita Negeri Sarawak sejak tahun 2012. Antara yang hadir ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Iqbal Hon Joik, Pengerusi Maksak Wanita Sarawak Datin Sri Baduyah Bujang dan Setiausaha Sulit Kanan Pimer Sarawak Datuk Khir Busrah. Berita seterusnya. Sarawak kini sedang merangka pelan keselamatan makanan atau food security bagi memastikan keperluan makanan masa akan datang mencukupi. Menteri Pemurnian Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, pelan ini bertujuan memastikan generasi akan datang mempunyai bekalan makanan yang berterusan di samping menjadikan Sarawak sebagai pembekal makanan di negara ini menjelang tahun 2030. Ujarnya lagi, sebelum ini Sarawak tidak mempunyai pelan perancangan terperinci bagi menentukan kepastian keselamatan makanan. Hasrat kerajaan adalah satu, untuk menentukan kita mempunyai keselamatan makanan. Dipanggil food security. Tujuan kita semua menentukan ucuk-ucuk kita ialah bisik pemakai nadai kelaparan. Berarti apa yang kita harus lakukan pada hari ini adalah kita mesti mempunyai perancangan yang terperinci. Perancangan yang terperinci di pihak kementerian, we call it master plan. Bagaimana kita dapat menentukan kepastian keselamatan makanan masa hadapan untuk anak cucu kita. Berucap ketika merasmikan Agromart Koperasi Petani Bintulu pada Khamis, Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenang itu menambah, golongan petani dan peladang di negeri ini masih lagi menggunakan cara lama dalam pertanian. Katanya golongan petani dan peladang masih bergantung kepada pengeluaran produk yang segar sahaja, tetapi tidak memikirkan bagaimana untuk memasarkan hasil yang tidak dapat dijual. So kita mesti have a complete supply chain. Berarti daripada R&D, daripada benih, daripada makanan, racun semua, daripada tanaman, production, hingga ke downstream processor.
Processing important, sebab kita tidak mau membazir. Sehubungan itu, ujarnya Kementerian Permodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak telah mengenal pasti 4 tanaman yang paling penting di Sarawak, iaitu nanas, pisang, durian dan kelapa untuk dijadikan produk utama di negeri ini. Paparan berikutnya di Serian. Projek Jambatan Gantung Kampung Hulu Serian kini siap sepenuhnya sekaligus memberi manfaat kepada penduduk setempat. Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur Jepun dan Korea Selatan, Datuk Seri Richard Ryojaim berkata, projek pembinaan jambatan gantung berkenaan merupakan projek rakyat 2021 daripada Kerajaan Sarawak. Jelas ahli Parlimen Serian itu, projek itu dibangunkan dengan kos sebanyak RM295,000 dan siap pembinaannya pada 12 April lepas. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian projek jambatan tersebut pada Jumaat yang turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja John Ilus, Presiden Bahagian Serian Selamat Jati Yanjah dan tetamu jemputan lain. Dalam perayaan itu, beliau berharap penduduk kampung memanfaatkan jambatan gantung yang digunakan untuk kekuasaan pertanian mereka. Difahamkan jambatan gantung itu mampu menampung seramai 30 orang dalam satu-satu masa, termasuk motosikal dan basikal. Beralih ke perkembangan di Bintangor. Gereja Metodis Kai Nguang Bintangor menerima suntikan dana berjumlah RM500,000 untuk kegunaan menyiapkan pembinaan rumah ibadat berkenaan. Dana tersebut merupakan peruntukan di bawah projek transformasi luar bandar RTP Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kuang Hing. Menurut Datuk Ding, kelulusan projek RTP itu bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam menyediakan kemudahan terbaik termasuk rumah ibadat untuk semua rakyat tanpa mengira kaum di negeri ini. Bercakap semasa upacara ringkas penyerahan tapak projek RTP Dun Meradong di gereja itu pada Khamis, Datuk Ding mengingatkan agensi pelaksana supaya sentiasa bertindak tegas dengan memantau kerja-kerja yang dijalankan kontraktor. Beliau juga berharap kontraktor dan pihak Jabatan Kerja Raya JKR selaku agensi pelaksana menjalinkan kerjasama dengan baik bagi memastikan kerja-kerja pembinaan berjalan lancar. Pada masa yang sama, beliau menyeru para penganut gereja supaya memantau pelaksanaan projek berkenaan dan memberi kerjasama kepada agensi pelaksana ketika kerja-kerja sedang dijalankan. Selepas program itu, Datuk Ding berkesempatan mengadakan sesi dialog bersama pemandu teksi Zon Tengah di Pusat Khidmat Dun Meradong. Sesi dialog itu hasil permintaan daripada pemandu-pemandu teksi Zon Tengah agar masalah yang dihadapi mereka dapat didengari dan dibawa kepada pihak atasan berhubung isu kekurangan pelanggan berpunca daripada perbezaan cas antara teksi dan Grab. Dalam sesi berkenaan, Datuk Ding yang juga pengerusi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sarawak berharap setiap wakil pemandu teksi menulis surat mengenai masalah yang dialami kepada pihak LPKP bahagian Sibu agar ianya dapat dibangkitkan kepada pihak yang berkaitan. Tegasnya, isu yang dibangkitkan juga haruslah berpandukan perlembagaan yang telah ditetapkan dan tidak dapat mengikut kesesuaian pemandu yang ingin mengubah peraturan perlembagaan dengan sesuka hati. Tambahnya, jika isu tersebut berkaitan dengan LPKP, beliau akan cuba mengutarakannya, namun setiap keputusan haruslah dibawa ke mesyuarat tertinggi nanti. Seterusnya, rombongan ahli Persatuan Amal Isteri-Isteri Wakil Rakyat Negeri Pahang Teratai dan Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspa Nita Negeri Pahang meneruskan lawatan hari ketiganya ke Sarawak dengan melawat Kampung Budaya Sarawak SCV pada Sabtu. Delegasi diketuai Pengerusi Teratai Datin Sri Datuk Burhah Mohamad itu tidak mahu melepaskan peluang melawat SCV yang sinonim dengan panggilan Muzium Hidup untuk mengenali dengan lebih dekat kehidupan masyarakat etnik di sini. Setiba di situ, seramai 41 orang delegasi itu disambut dengan tarian selamat datang dari penari-penari SCV. Mereka kemudiannya disajikan dengan persembahan kebudayaan dari pelbagai etnik di Sarawak dan melawat ke rumah budaya pelbagai etnik di sini.
Pada sebelah petang, mereka dijadual menyertai perlawanan persahabatan bowling bersama Sarawak Badan Amal Isteri-Isteri Sabati. Manakala pada sebelah malam, mereka akan menghadiri majlis makan malam anjuran Sabati di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK dan dijangka berangkat pulang ke Kuala Lumpur pada Ahad. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta salam UKAS.